Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluhu wa khassatuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayafqah wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk minggu yang pertama pada bulan yang ke-10 kita bersama-sama dalam kuliah Tahsinil Quranil Karim. Jadi mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Allahumma amin ya rabb. Baik, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah yang saya hormati sekalian. Seperti biasa pada permulaan kuliah kita akan mulakan dengan membuat latihan sebutan huruf hijaiyah sambungan pada pertemuan kita pada bulan depan. Kita huruf sa, huruf qad. Kata orang kata buka mulut. Okey. Bila baca dengan guru, buka mulut tak kena aku. Ini lepas tu saya tanya dia guru apa, 2 kali dia ulang tu saya kata sa. Baik, jangan kata sa, kata sad. Nama dia sad, bukan sa. Kalau sa tu baru fathah, dia kata sa, huruf sad. Baik, huruf ini namanya sad. 3 kali sebut sad, sad. Okay, sekarang ni kita nak tengok tempat keluar dia. Kita nak cek IC dia daripada mana dia mana. Jadi kita akan lihat pada muka surat yang ke-6. Semua tengok pada muka surat yang ke-6 dalam buku Mata Ringkasan Ilmi Tajwid. Pertamanya saya mengajak ibu ayah sekalian, kita tengok dalam gambar rajah dulu. Gambar rajah yang ditulis sebelah kiri al-lisanu. Al-lisanu. Apa maksud al-lisanu? Lidah. Al-lisanu maksudnya lidah. Yang kata huruf sad ni, huruf sad, tempat keluar dia adalah daripada lidah. Cuma lidah ni semua tahu dia ada beberapa bahagian. Dia ada hujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah. Jadi sad yang selama ni kita duk sebut, dekat mana dia keluar? Makhraj dia di mana? Okay, tengok dalam gambar rajah tu, sad kita boleh nampak anak panah tujuh kat mana? Tujuh dekat gigi. Bahagian atas ke bawah? Bahagian bawah. Bahagian bawah. Kemudian nampak tak hujung lidah tu? Hujung lidah tu bersentuh kat mana? Belakang gigi bahagian bawah. Jadi yang kata hujung lidah ni orang Arab namakan dia sebagai ra'sul lisan ataupun nama lain muntaha tarafil lisan. Ini di dalam bahasa Arab. Okey, tuan-tuan dan puan cuba tengok pada H kurungan. Semua tengok dekat H kurungan. Nak sebut sad, hujung lidah, dia pakai hujung lidah, dia pakai ra'sul lisan, dia pakai muntaha tarafil lisan. Hujung lidah diangkat ke langit, hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan bahagian bawah. Yang kata gigi depan ni, okey, tengok dekat depan ni. Ni isyarat gigi depan bahagian bawah. Okey, ni hujung gigi. Dekat sini mula-mula tumbuh gigi. Jadi hujung lidah ni akan menyentuh kat mana?
Dia menyentuh dekat mula-mula tumbuh gigi bahagian bawah. Hak mula-mula tumbuh gigi, bawah ni gusi. Sentuh kat situ. Bila sentuh kat situ, daripada situlah keluarnya huruf sad. Keluar sad di situ. Itu yang disebutkan oleh pengarang dalam buku nota ringkasan tajwid ini. Hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan bahagian bawah. Ada 3 huruf. Bukan kata sad saja. Dia ada 2 orang lagi kawan dia. 2 orang lagi kawan dia, siapa dia? Zai dan juga Sin. Kedua-dua ni kita dah sentuh dah pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Okey, dan ketiga-tiga huruf ni saya nak abang siap-siap. Tiga-tiga huruf ni, depa ni satu sifat. Dalam sifat tunggal, sifat huruf Sad, Zai dan juga Sin, sifat mereka adalah safir. Apa itu safir? Bahasa Kedah kita kata berdesiar. Dia berdesiar. Okey, kalau Sin dia akan bunyi S. Kalau Zai dia bunyi macam lebah tu, berdesiar dia macam bunyi lebah. Z, Z. Kalau Sin, Sa. Kalau Zai, Za. Kalau Sad sama, berdesiar juga. Sa. Sa. Jadi tiga-tiga ni depa bersifat dengan apa? Safir. Malam ni hak ni lah bekalan kita nak balik. Kalau orang rumah tanya mengaji apa malam ni? Safir. Abang dia. Safir tu apa dia? Berdesiar. Kalau untuk Zai dia bunyi lebah. Dia ada ciri-ciri dia lah. Okey. Saya nak mengajak semua untuk lihat pada muka surat yang ke-8. Untuk kita buat latihan, kita nak sebut satu persatu. Kita nak cek sebutan huruf sad kita selama ni betul ataupun tak betul. Jadi malam ni kita nak bagi selesai bang. Kalau tak betul kita betul. Okey, sad baris fathah. Pertamanya yang paling utama sekali kita nak tahu dulu. Dia dibaca dengan tebal atau nipih. Tebal nipih ni penting. 70 hingga 80% kemahiran bacaan Al-Quran terletak pada tebal nipih. Jadi sad ni tebal ke nipih? Tebal. Jadi dia dipanggil sebagai apa? Harfun mufakhamun. Huruf yang dibacakan dengan tebal. Kemudian dia musta'lin, bersifat dengan isti'ala. Dan satu lagi bersifat dengan mutabaq, iaitu itbaq. Okey, jadi isti'la ni apa dia? Isti'la ni apa dia? Tebal. Tebal yang dikehendaki dalam ilmu tajwid adalah bermaksud pangkal lidah yang terangkat. Jadi bila kita sebut kan sad ni, pangkal lidah kita ni dia akan terangkat. Ketebalan dia kat sini ya, dia terangkat. Kalau dia tak terangkat, dia nipih. Namanya istifal. Tapi bila dia terangkat bahagian belakang ni dipanggil isti'arab. Kemudian satu lagi saya sebut apa tadi? Mutbaq ataupun itbaq. Sifat huruf itbaq. Sad ini dia bersifat dengan itbaq juga. Itbaq ni apa dia? Itbaq adalah at-taqa'ud fil lisan. Dia ada lekukkan pada permulaan lidah. Maksudnya pangkal lidah terangkat, dekat bahagian depan lidah pun naik sekali. Jadi huruf sad ini termasuk dalam huruf yang tebal dan kuat. Bukan tebal ya, kuat. Maksudnya berganda-ganda tebal. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita buat ulang kaji. Dalam 28 huruf hijaiyah ada 7 huruf yang tebal. Huruf isti'la. Apa dia? Ungkapannya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, khussa dhartin qir. Yang pertama kha, yang kedua sad, kemudian dad, kemudian ghain, ta, kemudian qaf, dha. Daripada 7 ni ada 4. Daripada 7 ni ada 4 yang dia tebal dan kuat. Maksudnya berganda-ganda tebal dia. Apa dia? Tulisan dia dekat-dekat sama. Cuba cari. Daripada hak saya sebut 7 tadi, huruf mana yang tulisan dia dekat-dekat sama? Sad, dad, ta, dha. Betul tak tulisan dia sama? 4 huruf ni berganda-ganda tebal. Apa sifat dia? Kalau siapa boleh ingat, bonus.
isti'la, itbaq. Berbaki lagi berapa huruf? 3. Berbaki lagi 3 huruf. Ketiga-tiga huruf ni hanya tebal, tapi tak berganda-ganda tebal dia. Apa dia? Qaf, kemudian kha, kha, satu lagi apa dia? Ghain. 3 huruf ni dia hanya tebal, tapi tak berganda-ganda tebal dia. Okey. Kita tengok satu persatu, tengok kotak yang pertama. Okey, sekali lagi saya nak tanya, tebal ke nipis tadi? Tebal. Tebal yang berganda-ganda ke tak? Berganda-ganda. Okey, sad bagi fathah. Kalau boleh nampak, tengok mulut saya. Macam mana saya sebut? Oleh kerana semua tak main ke depan macam ni, jadi saya kena buat 3 penjuru lah. Okey, sebelah kanan dulu, perhati mulut saya. Saya sebut sad bagi fathah. Sad. Ingat macam mana cara nak keluar huruf sad tadi? Hujung lidah bersentuh dengan gigi bahagian bawah, dekat mula-mula keluar gigi tu. Sebut sa, sa, sa. Okey, yang tengah sekali dengan muslimat, silakan sebut sa, sa, sa. Okey, sebelah kiri saya sebut sa, sa, sa. Okey, apakah pantang larang yang kata khurafat? Khurafat benda boleh buat tak? Tak boleh buat. Cuma nak bagi ingat, saya guna perkataan istilah khurafat tu nak kata benda tak boleh buat. Sebut huruf sad ni, jangan muncul mulut. Hak ni di antara tabiat yang kita kena tak jauh-jauh. Kita masyarakat Melayu Islam, mengikut pengalaman saya mengajar, membimbing masyarakat Al-Quran, pendidikan Al-Quran ni, bila sebut sad, mereka muncul. Bukan kata sad ya, semua huruf tebal hak 7 tadi, mereka bantai muncul habis. Kalau bagi fathah, mereka muncul. Macam mana? So, so, ni, lagu ni. So, so. Kata Imam, bukan Imam, kata Fadilatul Doktor Aiman Rushdi Suwaid. Beliau mengatakan, i'malu syafataini 'inda nutqi harfi as-sad khata'un wa lahnun fi tilawah. Maksudnya kita menggunakan mulut kita memunculkan, maksudnya kita memunculkan mulut pada huruf sad adalah satu kesalahan yang tidak boleh dibuat. Jadi jangan baca so. Pasal apa Dr. Aiman kata tak boleh sebut so macam tu? Pasal berlaku tahrif. Tahrif ni apa dia? Tahrif ni maksudnya dia tergelincir daripada bunyi sebutan original dia. Okey, kalau cuba bezakan, saya sebut 2. Yang pertama sad saya muncul mulut, tak betul. Dan satu lagi saya buka mulut. Okey, nombor 1 saya akan sebut yang betul, mulut buka. Sa, hak tak betul muncul mulut. Dengar, saya sebut, dengar. Ada beza tak bunyi? So. Ada beza tak? Ada. Dekat situ yang kata tahrif. At-tahrif 'inda an-nutqi fi sad. Itu yang kata tahrif tu. Maksudnya dia lari daripada bunyi sebutan asal dia, original dia. Okey, saya nak sebut yang betul. Buka mulut boleh masuk 2 jari. Boleh masuk 2 jari. Sa. Okey, saya nak dengar muslimat, daripada muslimat sebut sa. Jangan baca sa. Jangan muncul mulut. Kalau muncul mulut dia keluar o. Dia bunyi o. Sa. Tak mau. Kita nak sa. Sebab tu kalau orang tanya kita, kalau eja Melayu nak eja macam mana sa ni? Kita kena pakai a. Jangan pakai o. Kalau pakai o lagi dia berkata sa. Kan? Jadi jangan pakai o, pakai a, pakai a. Okey, sebut sekali lagi. Sa. Sadiqina. Buka mulut boleh masuk 2 jari. Ni petua yang diberikan oleh guru-guru kita.
Untuk kita sebut huruf yang tebal, kita buka mulut boleh masuk 2 jari. Kalau huruf nipis boleh masuk 1 jari. Ini untuk nak sempurnakan harakat. Okey, cuba sebut su. Minta maaf, kotak yang kedua kasrah kan. Okey, sebut si. 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 Jangan duk baca muncung mulut dengan sui. Sui. Tu tak betul. Tu tak betul. Jangan buat. Tak betul. Sebutan tu, pergerakan mulut tu tak betul. Sekali lagi sebut si. Bila sebut kasrah, kita mestilah merendahkan apa? Rahang mulut. Inkhifad al-fak as-sufli. Kita rendahkan rahang mulut ni. Waktu tua ni. Ni waktu tua ni. Bukan senyum. Ada setengah dia kata senyum. Dah, bukan senyum. Kena waktu tua rahang mulut ni. Sebut si. 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 Macam tu. Okey, cuba sebut wasilah. 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 Okey, kotak yang ketiga sebut su. Su. Muncung mulut. Su. Muncung mulut. Waktu dhammah tak apa. Dhammah nak muncunglah. Pasal dhammah tu adalah isyarat kepada munculkan mulut. Su. Dia kena keluar bunyi bersiap. Kita kata sofir tadi. Sifat tu. Su. Okey. Sebut sulha. Sulha. Okey. Sambung. Sebut bas. Ni satu tempat lagi. Tadi saya kata orang Melayu Islam kita bila baca Quran, sad bagi fathah depa suka muncung. Ni kesalahan tempat-tempat yang berlaku kesalahan. Nombor 2, kalau baris sukun. Kalau baris sukun pun sama juga. Depa baca macam mana? Baus. 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 Tak betul, bukan baus. Baus. Mulut tu kembali biasa, asal, normal. Jangan ada munculkan langsung. Nak muncul kalau baris apa tadi? Bom. Jadi kali-kali, tahu tak kali-kali darab. Kali-kali Al-Quran ni mudah saja. Fathah buka mulut, kasrah redahkan rahang mulut, dhammah muncung mulut, sukun mulut kembali asal macam biasa. Jadi kalau fathah kita nampak orang muncung, kita kata jangan muncung pasal dia tak kena muncung pun. Kecuali huruf waw saja. Waw ni Tuhan cipta dah special daripada huruf-huruf yang lain. Fathah kena muncung, tak muncung tak kredit. Tak keluar. Contoh wa, kita kena muncung wa. Kita tak ada kata wa, mana boleh? Kita kena muncung juga baru keluar kan. Huruf waw satu-satunya kalau fathah muncung dulu. Hal lain betul tak boleh. Dia bagi shin. Okey, siapa yang ada pen pensel tolong ubah. Saya pun tak perasan. Pasal dia mengajar duk sebut. Okey, jadi tengok dekat nota tu dia bagi bash. Dia bagi shin, sepatutnya sad. Ba fathah, sad sukun. Bas. Bas. Tukar shin kepada sad. Kepada yang tak ada pen pensel, pakai liau, pakai Imam Syafi'i orang. Pakai liau. Lawa. Okey, baik. Sebut sekali lagi, bas. Bas. Jangan baca muncul mulut dengan baus. Itu tak betul. Start pada malam ni kita dah tahu kita jangan buat dah. Kita jangan buat dah. Okey, cuba ikut saya sebut. Bas. As. Sausli. 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 Okey. Jadi huruf sad dhammah muncul. Tak dhammah jangan muncul. Tu je. Kali-kali dia. Okey, kita sambung tuan-tuan dan puan. Sebut su. Su. Sani. Bila sebut sani, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Dengung. Sebab apa dengung? Sebab tanwin bertemu dengan huruf apa? Sad.
Kalau tanya dekat perempuan-perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, apakah hukumnya, boleh dikatakan 70-80% pakat tahu hukumnya ikhfa. Hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa halqi ke ikhfa haqiqi? Ikhfa haqiqi. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Ikhfa itu maksudnya sembunyi ataupun kelumui. Kelumui nampak tak? Tak nampak. Jadi tanwin tu jangan bagi nampak. Kalau nampak dia jadi izhar. Sebab tu tadi saya baca macam mana? Saya kelumui tanwin tu. Sani. Saya tak kata sani. Saya kata sani. Sebut. Biar dia bunyi tengah-tengah. Sani. Macam tu. Cantik tu. Jadi sad ni huruf tebal ke nipis tadi? Sad tebal. Bila dia tebal, maka waktu kita dengung pun dia akan jadi tebal. Dipanggil sebagai gunnah mufakhamah. Dengung yang tebal. Sad kena bagi naik. Sani. Sosna. Minal musni. Bila sebut minal musni, berhati-hati pada satu tempat. Yang pertamanya, cuba tengok. Huruf apa dekat kita baca tadi? Minal musni. Huruf apa yang kita muncung mulut? Mim. Pasal dia baris apa? Dhammah. Huruf sad baris apa? Sukun. Jadi, jangan duk gatai muncung. Jangan muncung. Tak boleh muncung. Jangan baca. Jangan duk ikut rentak huruf mim, kita pergi muncung balak sekali. Contoh macam mana? Minal musni. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Setiap huruf tu dia ada hak-hak dia. Kalau dhammah, hak dia muncung mulut. Kalau sukun, mulut kembali asal. Mulut kembali asal. Macam mana? Tengok mulut saya. Saya sebut 3 huruf. Minal musni. Patah balik. Mulut tu tak boleh. Bukan payah pun. Tak gaduh nak payah-payah. Ada setengah tu mereka nak kontrol tu jadi payah. Tak, santai je. Minal musni. Okey, tengah. Minal musni. Minal musni. Patah balik. Patah balik tapi jangan senyum. Patah balik besar. Minal musni. Sebelah kiri. Minal musni. Minal musni. Masisan sanisa. Masisan sanisa. Jadi sad, apa yang kita dapat belajar malam ni, kita boleh buat kesimpulan huruf sad ni dia tak boleh muncung mulut. Kalau nak muncung dia waktu dhammah. Bukan kata sad saja. Semua huruf-huruf Arab dhammah ya muncung mulut. Tak dhammah jangan muncung. Jadi matematik Al-Quran ni mudah. Fathah buka mulut. Contoh, fathah buka mulut, huruf sad tebal kan nipis? Tebal. Ingat, saya nak ulang balik. Pada pertemuan kita yang lepas saya sebutkan bila huruf itu berbaris fathah. Waktu baris fathah ni kita nak ukur dia tebal ataupun nipis, kita akan dengar cara sebutan orang Arab. Kalau orang Arab sebut misalnya huruf hamzah. Hamzah fathah orang Arab sebut a. Nampak macam herot kan? Dia tak betul. Dia tak kata a. Dia kata a. Maka yang tu nipis. Bila a tu diherot nipis, maka dari sudut sifat nipis. Istifal infitah. Okey, dari sudut sifat lah. Istifal infitah. Kemudian dari sudut bukaan mulut, untuk nak sempurnakan nipis itu macam mana? Boleh masuk satu jari. Tadi ni sebutan dia herot. Mulut dia kena buka, boleh masuk satu jari. Ni tips ataupun petua yang guru-guru Quran mereka bagi. Boleh masuk satu jari. Okey, tu huruf nipis. Kalau huruf tebal pula,
Contohnya sad, macam kita bincang malam ni, sad ni tebal, huruf isti'la itbaq. Jadi bila dia tebal baris fathah, kita akan baca dengan tebal. Tebal maksudnya boleh masuk berapa jari? 2 jari. Sa, sa, sa. Jangan muncul. Sa, sa boleh masuk 2 jari. Itu tahap untuk kita nak sempurnakan. Jadi siapa ada pen pensel tanda lah. Itu sangat penting. Okey, kita nak baca berlagu. Kita nak baca berlagu. Ingat lagi tak lagu tu? Lagu ni semua orang berkenal ni. Lagu ni syok kan? Untuk kita nak melatih sebutan kita. Okey, sama-sama sebut. Kita sebut ramai-ramai. Okey, silakan. Okey. Sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, na, minal, mus, ni, masi, sa, sani, sa. Okey, saya nak dengar daripada pihak ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan. Cuba sebut daripada mula sampai habis, silakan. Kuatkan suara. Dekat nun tu jangan terbaik. Jangan minal, bukan mina. Mina, nah. Nun nipis istifal infital. Na. Minal musni. Okey, ambil daripada rangkap kedua. Su, san. Silakan. Okey, barakallahu fiik. Okey, selesai untuk huruf sad. Selesai. InsyaAllah kita akan sambung tahsin surah daripada Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, boleh tengok. Hari itu kita telah berhenti surah An-Naba. Habis lagi tak surah An-Naba? Tak habis lagi ya? Ayat 35. Nak sambung 35 ke berhenti 35 itu? Berhenti 35. Okey, kita nak sambung ayat yang ke-36 surah An-Naba. Juzuk yang ke-30, Al-Juz'u Al-Thalathun. Muka surat 583. 583. Tengok ayat yang ke-36. Kita tahsin sama-sama. Nak tengok kita baca sebelum ni sama tak? Kita nak buat comparison. Kita nak tengok perbezaan bacaan tu. Hak mana tak betul kita betul Okey, saya baca ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Baik, pada ayat yang ke-36, huruf yang pertama pada kalimah jazaan, huruf jim. Huruf jim. Huruf jim ni bila berbaris fathah kita akan baca nipih. Istifal infitah. Ja, ja. Jangan baca ja, ja. Jangan keluarkan angin pada huruf jim. Di antara pantang larang yang kita tak boleh buat waktu kita sebut huruf jim adalah mengeluarkan mahmus. Kerana kata Imam Ibnul Jazari, huruf jim tidak termasuk dalam 10 huruf yang mengeluarkan angin, iaitu fahathahu syakhsun sakat. Huruf jim tak termasuk dalam tu. Fahathahu syakhsun sakat. Tak ada. Jim tak ada. Jadi jim ni jangan keluar angin. Jangan baca jaza, 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 jaza. Tak boleh. Ja, 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 za. Okey, huruf zai ada tanda ombak atas tu. Tandanya kita kena panjang berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Nampak tanda kening tidur tu ataupun ombak tu paling kurang 4 harakat. Jangan kurang pada tu. Nah, 4 harakat. Kemudian hamzah ada tanwin atas hamzah tu an. Hamzah ini nipis an. Tanwin bertemu dengan mim, maka mim ini adalah salah satu daripada huruf idgham apa? Ma'al gunnah, ataupun nama lain idgham bi gunnah nama dia. Apa maksud idgham? Idgham itu masuk. Idgham maksudnya masuk. Ma'a maksud apa? Beserta. Gunnah maksudnya dengung. Masuk beserta dengan dengung. Jangan masuk saja, dengung tak ada, tak boleh tak? Contoh dia macam mana? Jazaa'an, nampak? Mir rabbika, sepatutnya kena ada dengung. Jazaa'an. Bila kita sebut dengung, dengung ni naik ke mana? Hidung. Ada setengah orang mereka baca idgham ma'al gunnah, dia masuk, setakat masuk tapi dengung tak ada.
Tak boleh. Dia dengung tu kena ada masuk berserta dengan dengung. Cuba baca. Amin mir rabbika mir rabbika. Okey, nun mati bertemu dengan ra. Yang ni hukumnya apa? Idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunnah. Masuk tidak berserta dengan dengung. Masuk saja, dengung tak ada. Terus masuk. Mir ra. Sebut mir rabbika. Bukan ka. Nipiskan kaf. Jangan baca ka, bukan ka. Nipis ka. Tu yang kata nak buka mulut tak betul. Tapi tak apa, kita dalam proses belajar. Jadi jangan bimbang. Okey, sebut ata'an. Ata'an. Huruf ain. Satu lagi huruf ain ni tabiat yang kita kena buang. Pantang larang pada sebutan huruf ain adalah waktu mana kita sebut dia, kita bagi warna hidung. Kita sebut ain naik ke hidung. Macam mana? Ain tu tak mau bagi naik hidung, buat macam mana? Katuk. Bukan. Maksud saya tu nak tahu huruf ain kita duk sebut selama ni naik hidung ke tak naik hidung, katuk hidung tengok. Sebut. Katuk dulu baru sebut. Kalau siapa yang baca tengok-tengok dia dia naik ke hidung, tersangkut rasa kat tengah mulut tu, ketahuilah olehmu. Tu dia. Ketahuilah olehmu bahawa sebutan itu telah naik ke hidung. Tak betul. Sepatutnya ain ni tekan suara daripada tengah hangkung. Jangan baca tu naik tu. Tu dia panggil ain sengau. Elakkan ain sengau. Ain sengau tak betul. Orang Arab baca ain ni keluar ke tengah hangkung tanpa naik ke hidung. Okey, sebut sekali lagi. Ata'an. Ingat tak tadi mula-mula kuliah tadi saya sebut huruf ta sama macam dengan 4 lagi huruf yang tulisan depa dekat sama kepala tu. Apa dia? Sad, dad, ta, ra. Huruf yang berganda-ganda tebal. Jadi ta ni kita kena buka mulut boleh masuk 2 jari pasal dia tebal. Ata'an. Jangan muncung, jangan baca ata, jangan ta, tak mau. Ta. Sebab tu kalau tanya huruf ni nak eja Melayu keluar A ke O? A. Jangan baca O, bukan O. A. A betul. Sebut ta. Ti. Tu. Ta. Ata'an. Ta. Ta'ifah. Bukan ta. Bukan mulut. Ta. Ta'ifah. Macam tu. Bukan fa. Fa. Ada yang kata ta'ifah. Namanya fa pula dah. Bukan fa. Fa. Okey, sebut. Hisaba. Okey, huruf sin macam kita kata tadi, sin ni depa berjiran 3 huruf keluar tempat sama. Sin, zai, sad. Hujung lidah menyentuh dengan belakang gigi bahagian bawah, iaitu pada tempat tumbuh gigi itulah. Okey, cuba baca jazaan sampai hisaba ramai-ramai, silakan. Bukan ba. Hisaba. Sekali lagi baca jaza. Masya Allah. Barakallahu fikum. Okey, cuba sambung ayat 37. Baca daripada Rabbi, berhenti dekat Ar-Rahman. Berhenti kat itu. Silakan kuatkan suara ramai-ramai.
Okey, huruf mim jangan baca tebal. Mim ni nipis. Ma. Ma. Kalau mak kita di rumah kita panggil mama, mama tu kedah. Yang Arab mama. Mama, bukan ma. Ma. Okey, jadi kita akan baca wa ma bainahuma Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Huruf waw jangan baca wa, bukan wa. Wa. Wa wa wa. Wa wa. Nama orang kan, wa kan. Jangan wa tu Kedah. Kalau mai ke Arab jangan baca wa, baca wa. Wa nipis istifal infitah. Wa, wa. Okey, cuba sambung la yamliku. Okey, pada kalimah khitaba, dekat situ berapit dua huruf yang terbaik. Yang pertama huruf kha. Huruf kha dia kasrah. Kemudian huruf ta. Di antara dua huruf ni mana lagi berganda terbaik? Ta, kepala tu. Kita ingat kat kepala dia tu kan. Jadi ta tu terbaik, melebihi daripada kha. Okey, huruf apa yang kurang? Maksudnya dia hanya terbaik saja. Kha, qaf, ghain. Okey, saya nak cerita sikit, nak tambah. Yang kata huruf qaf, kha, ghain, tiga huruf ni kalau bagi fathah dengan dhammah depa ni memang terbaik. Contoh, kha, dhammah atau fathah, terbaik. Kha, khu. Tapi kalau bagi kasrah dia akan menurun sedikit ketebalan dia. Khi. Tak gaduh khoi, tak gaduh. Tak gaduh teruk-teruk. Tak gaduh khoi, tak gaduh. Sama juga macam huruf qaf. Bukan qauf, qaf. Qaf kalau kasrah kita baca qi. Qi. Tak payah teruk-teruk baca qoi. Nama pun tebal. Dia berkata tebal kena baca begitu dah. Kalau dia kasrah dia takkan baca qi, dia baca qi. Cukup. Tebal dia menurun. Satu lagi huruf ghain. Kalau dia kasrah kita baca ghi. Kita tak kata ghai, dah, kita kata ghi. Kalau dia fathah dengan dhammah dia tebal. Memang tebal semua. Gha, ru, kha, khu, qa, tu. Tapi kalau kasrah dia akan menurun ketebalan dia macam mana? Khi, ti, ghi. Tapi kalau huruf yang kepala dia sama, sad, dad, ta, dha, hak ni mai lah mana pun, semua dia terbaik. Dia tak ada dah pengecualian, tak ada. Dia terbaik semua. Ta, ti, tu, da, di, du. Kemudian ta, ti, tu. Kemudian sa, si, su. Dia terbaik semua. Macam ni dia bagi apa ni? Kha, kasrah. Jadi ketebalan dia menurun sikit. Minhu khitaba. Dekat ta tu jangan muncung lah. Ada saya nampak ada yang muncung dulu. Bukan ta, ta. Dia berak dia mai. Tapi tak apa, dengan kita buat latihan insya-Allah kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Okey. Jadi bersempena dengan baru-baru ni kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita boleh ambil, kita kata dalam peristiwa Maulidur Rasul ni yang bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ambil ibrah, pengajarannya apa dia? Di antara untuk Al-Quran ni, saya cerita untuk Al-Quran. Al-Quran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun akan bertalaqi dengan Sayyidina Jibril setahun sekali. Ini disebut dalam riwayat. Dan ketika mana pada tahun kewafatan Rasulullah, dua kali Nabi bertalaqi dengan Sayyidina Jibril alaihissalam.
Jadi ibrah daripada Maulid Rasul tentang kepribadian Nabi SAW yang kita boleh ambil adalah bertalaqi tu. Itu adalah sunnah. Jadi bertalaqilah. Kalau boleh kan, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci yang kita agungkan ini, maka kita carilah guru untuk kita bertalaqi Al-Quran. Siapa saja guru yang ada, kita bertalaqilah. Jangan lepaskan peluang rugi. Kalau kita duk baca seorang-seorang ni, semua betul. Tapi kalau kita baca dengan guru, kita akan dapat diperbaiki lagi bacaan-bacaan kita. Nah. Okey, jadi saya rasa kita berhenti sampai ayat apa tadi? Ayat 37 . Kita berhenti ke itu, nanti kita sambung habis. Habis saja surah ni nanti saya bercadang untuk masuk surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Pasal kita dah baca. Lepas Isyak saya baca. Nak tengok betul tak kita baca. Kadang-kadang ni bukan apa, kadang-kadang ni bila dengar kan, saya sakit telinga sikit. Kan, kadang-kadang kalau nak tegur tu tak mampu pasal ramai. Jadi kita buat tahsin macam ni, semua kat tahu kat mana yang patut diperbaiki. Nombor satu lagi, Maulid Rasul jangan panggil maulud. Jangan panggil maulud, panggil maulid. Maulud tu maksudnya anak yang dilahirkan. Kadang-kadang tu dia jadi Arab, maulud. Dia Arab. Bila kita nak buat ma'ulud, bunyi ma'ulud bukan ma'ulud, maulid. Maulud tu maksudnya kelahiran anak lelaki. Mauludah kelahiran anak perempuan. Maulid maksudnya masa kelahiran ataupun tempat kelahiran. Jangan panggil maulud, panggil maulid. Itu dalam bahasa Arab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين تقبل الله مني ومنكم تلاوة القرآن وصالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته